Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar cikgu. Hari ini kita akan belajar topik seterusnya iaitu peribahasa. Peribahasa ini merupakan topik yang ada dalam kertas 2 iaitu bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Ada dalam bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Soalan ini wajib dijawab sama ada dalam peperiksaan yang kita adakan di sekolah maupun peperiksaan SPM yang sebenar nanti. Ini soalan wajib, bukan soalan sunat. Okey, baik. Kita tengok contoh. Sebelum tu, pastikan kamu dah ready dengan buku tata bahasa, dah bersedia dengan buku tata bahasa, pen, semua. Tulis, ini adalah latihan. Tulis tarikh hari ini, tajuknya peribahasa. Dalam ni cikgu ada sediakan 3 latihan, 2 latihan. Satu tu kita buat sama-sama, 2 kamu buat sendiri. Jadi kita mulakan dengan yang pertama. Okey. Bila kita dapat saja soalan peribahasa, apa-apa soalan lah kita kena baca arahan soalan dulu. Pastikan kita baca arahan soalan betul-betul supaya kita dapat memahami apakah kehendak soalan. Jadi kita tengok soalan ni. Petikan di bawah ini mengandungi beberapa peribahasa, senaraikan ke semua peribahasa, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, arahan soalan ni ialah senaraikan semua peribahasa. Arahan pertama. Arahan kedua ialah berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, bila kita dah baca arahan soalan, kita faham soalan nak kita buat 2 perkara. Yang pertama, senaraikan peribahasa dan yang kedua, nyatakan ataupun berikan peribahasa lain yang sama maksud. Okey, mari kita baca. Penduduk Taman Muhibah terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India dan Sing. Namun begitu mereka hidup bersatu padu. Baru-baru ini balai raya di Taman Muhibah rosak akibat ditimpa pokok. Penduduk taman itu bekerja sama bagai aur dengan tebing untuk membaiki balai raya berkenaan. Mereka bekerja bagai lebah menghimpun madu sejak awal pagi, tetapi kerja-kerja membaiki balai raya itu terpaksa dihentikan menjelang petang apabila hujan turun dengan lebatnya. Keesokannya, mereka menyambung kerja-kerja yang tergendala itu semula. Akhirnya balai raya itu siap dibaiki. Benarlah kata orang, hati hendak semua jadi. Penduduk Taman Muhibah berasa sangat gembira. Kini balai raya yang rosak itu telah dapat digunakan semula. Okay, dia tak beritahu kita ada berapa peribahasa. Dia kata ada beberapa peribahasa. Jadi setelah kita baca, kita jumpa. Berapa kamu jumpa peribahasa? Kita jumpa 3 peribahasa, iaitu yang pertama ialah kita jumpa bagai aur dengan tebing lagi. Bagai lebah menghimpun madu lagi. Ni dia, hati hendak semua jadi. Jadi kita ada jumpa 3 peribahasa. Okey, betul ya. Kita jumpa bagai aur dengan tebing, bagai lebah menghimpun madu, hati hendak semua jadi. So kita pun dah senaraikan 3 peribahasa yang kita jumpa tadi. Adakah kita telah menjawab soalan? Belum lagi. Kerana kehendak soalan ialah pertama, senaraikan. Kedua, berikan peribahasa lain yang sama maksud. Jadi kalau kita cuma tulis macam ni, kita belum mendapat markah. Okay? Jadi untuk dapatkan markah, kita kena tulis macam ni. Iaitu bagai aur dengan tebing. Yang hitam ni adalah maksud dia. Tak perlu tulis sebab arahan tak kata tulis. Tetapi kalau kamu tulis tidak menjadi kesalahan. Kalau ada masa, tak apa. Kalau tak ada masa, tak perlu tulis ya. Asalkan kamu tahu maksud sudah. Okey, bagai aur dengan tebing maksudnya ialah tolong menolong antara satu sama lain. Jadi peribahasa lain bagi tolong menolong ialah berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Yang kedua kita jumpa tadi, bagai lebah menghimpun madu. Apa maksud peribahasa bagai lebah menghimpun madu? Maksudnya orang yang sangat rajin atau tekun apabila bekerja. Jadi peribahasa yang sama maksud seperti anai-anai makan kayu.
Boleh juga kita kata seperti anai-anai memakan kayu. Dan peribahasa yang ketiga ialah hati hendak semua jadi. Maksudnya, jika ada kemahuan, semua dapat dikerjakan. Peribahasa lain yang sama maksud, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, ini kehendak soalannya. Iaitu senaraikan peribahasa dan beri peribahasa lain yang seakan-akan sama ataupun sama maksud dengan peribahasa tersebut. Jadi kita dah jumpa 3. Markah bagi peribahasa ni 6. Kita dah jumpa 3. Kita pun dah tulis maksud. Bukan maksud. Kita dah tulis peribahasa dan peribahasa lain yang sama maksud. Okey, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ini baca. Nombor 1 wajib buat ialah baca arahan soalan. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam petikan tersebut. Kalau tadi dia dah beri kita situasi yang dah ada di dalamnya peribahasa, suruh kita cari, keluarkan peribahasa, beri peribahasa lain. Yang ini pula dia kata, nyatakan 3 peribahasa. Dia nak kita beri 3 peribahasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong. Okay, ada 3 tempat kosong yang perlu kita isikan dengan peribahasa yang sesuai. Okay, sikap Aiman sangat berbeza daripada kawan-kawannya. Benarlah kata orang. Okey, apa kata orang? Apa peribahasa yang sesuai untuk menunjukkan perbezaan antara individu? Dia tidak suka bercakap banyak, tetapi semua kerja yang diberikan oleh guru dapat disiapkannya dengan sempurna. Sikapnya itu ibarat, okay, apa peribahasa untuk orang yang tak banyak cakap tapi kerja dibuat? Dengan orang yang banyak cakap, kerja tak buat. Apa peribahasanya? Tambahan lagi, dia selalu menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Dia tidak suka menangguhkan kerjanya kerana tidak mahu terbeban oleh kerja yang tidak disiapkan. Peribahasa bagi kita buat kerja siap-siap supaya kita tak rasa terbeban dengan sesuatu pekerjaan itu. Apa peribahasanya? Jadi tugas kamu di sini dalam bahagian soalan pengukuhan latihan 1 ini, kamu cari 3 peribahasa, isikan di tempat kosong. Okey, jadi cikgu nak awak salin petikan ni. Apa nama ni? Yang ni tak nampak Selain itu dia berpendapat bahawa masa sangat berharga dalam kehidupan seseorang, maka wajarlah masa itu diisi sepenuhnya. Bagi Aiman, masa itu emas. Okey, jadi tugas awak ialah salin. Yang pertama tadi soalan yang cikgu yang beri, yang kita dah cari maksud, kita dah jumpa tadi, awak salin 1. Latihan kedua, awak salin yang ini dan isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Okey, kita lihat pula latihan yang kedua. Okey, ini nanti awak isilah, tak perlu buat macam ni, isi terus pada tempat kosong yang awak tulis tu nanti. Yang ini bila kita dah siap, kita akan bincang, kita tengok jawapan. Ini soalan pengukuhan latihan 2. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Okey, dia beri kita situasi. Dalam ni dia minta kita nyatakan 3 peribahasa yang sesuai. Okey. Maklum tidak menyangka bahawa keempat-empat orang anak maklum bersikap begini. Mereka langsung tidak menghargai segala pengorbanan maklum. Okey, cikgu rasa kamu dah dapat jawapan kat situ. Sejak berjaya menjawat jawatan yang besar, mereka sudah jarang pulang ke kampung. Dahulu mereka pernah berjanji untuk menjaga maklum secara bergilir-gilir apabila maklum sudah tua. Maklum percaya akan janji mereka itu kerana janji mesti ditepati. Rupa-rupanya mereka hanya berbohong. Kata maklum leha sambil mengesat air mata yang mengalir ke pipinya. Okey, sudahlah maklum, janganlah bersedih lagi. Sebagai manusia, anak-anak maklum tentunya tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Mudah-mudahan mereka sedar akan kesilapan mereka itu suatu hari nanti. Kata Hayati cuba memujuk hati ibu saudaranya itu. Okey, dia nak kita cari 3 peribahasa. Jadi tugasan di sini sama juga. Salin petikan ni, kemudian tulis 3 peribahasa yang telah pun kamu dapat. Okey, jadi ini adalah tugasan pada hari ini. Tulis tarikh dan siapkan tugasan. Bila kita akan bincang nantilah, sama ada kita buat meet ataupun kita
bincang di sekolah bila sekolah dah buka nanti. Okey? Okey, itu saja. Jangan lupa siapkan dalam buku tata bahasa. Buat dan siapkan. Kerana apa? Kerana apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. Kalau awak tak buat, tak dapatlah apa-apa. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.